Assalamualaikum dan selamat malam. Pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Marvel Michael Dian atas kesudian Encik Marvel untuk memberi motivasi berkenaan peranan ibu bapa. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang sudi meluangkan masa pada malam ini mendengar motivasi yang akan diberikan sebentar nanti. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua ibu bapa. Dan saya harap perkongsian pada malam ini boleh membantu ibu bapa semasa proses PDPR anak-anak di rumah nanti. Sekian, terima kasih. Ibu bapa yang saya hormati sekalian, beginilah keadaan dia tidak ketiga kali, keempat kali, tapi saya faham ibu bapa boleh bertahan dan sabar. Beginilah keadaan suasana yang kekangan yang cikgu hadapi setiap hari dengan adanya line, kadang tak ada line. Kalau tuan-tuan tengok dalam slide tu 20% dengan 30%. Kalau apa yang tuan-tuan dapat bayangkan dengan nombor 20% dengan 30% tu. Kalau kita semak daripada markah pelajar kita, 20%, 30% tersebut mungkin markah agak rendah, kan? Kalau kita dari segi sekolah, dia nilai dia kecil, 20% tu. Next slide, cikgu. 20%, 30% nilai dia kecil. Tetapi, saya teruskan tanpa slide. Tetapi, kalau kita nampak 20%, 30% daripada berita harian pada tahun 2020, 20% ataupun 30% murid ikuti PDP dalam talian. Ini memang betul. Sebab bermulanya kita PKP 18 Mac, dari situlah kita anak-anak kita belajar dekat di rumah. Jadi kita pun sebagai ibu bapa kita semua kelang kabut sebab anak-anak kita lama tak pergi sekolah. Jadi Kementerian Pendidikan pun menyarankan menggunakan Google Meet dengan dalam talian macam ni lah. Next, cikgu. Okey, kalau kita nampak 90%, 90.1 ini dalam markah pelajar mesti A ni. Tetapi di sebaliknya, kalau kita nampak ke slide yang seterusnya, Jabatan Statistik Negara pada tahun 2019 menunjukkan 90.1 isi rumah mempunyai capaian internet, tetapi isu internet tidak stabil sangat kritikal. Ini saya dapati daripada Jabatan Statistik Negara pada tahun 2019. Memang kita tidak nafikan 90.1 isi rumah mempunyai capaian internet. Memang kita dapat capaian internet, tetapi untuk kita nak keluar, contohnya seperti apa yang berlaku sebenarnya, memang kita dah tahu, kita dah nampak sendiri apa yang berlaku. Kadang-kadang dekat rumah saya sini pun, walaupun di dalam kawasan bandar, mungkin kalau hari hujan, capaian internet dia tidak memuaskan. Contohnya kalau kita di luar bandar, kadang-kadang dia ada 3G, H+, tetapi kalau dia ada line sikit saja, dia ada H+, 3G itu, kadang-kadang kita cuma dapat WhatsApp. Tetapi kalau kita nak buat video call, kemungkinan line dia tak stable. Begitulah yang statistik itu. Isi rumah mempunyai capaian internet, tetapi isu internet tidak stabil, sangat kritikal. Okay, next. 70%, 80%. Kalau di sekolah 70, 80 ni dia memang dapat B. Kita tengok apa dia 70, 80% ni. Next, cikgu. Next slide. 70%, 80% guru melaporkan cabaran utama melaksanakan PDPR adalah kesukaran mendapatkan perhatian selain masalah kekurangan peralatan, kelemahan infrastruktur dan capaian internet. Ini saya dapat daripada utusan Borneo pada tahun 2021. Pada tahun inilah 70%, 80% guru melaporkan cabaran utama. Cabaran utama dia
kita nampak sebentar tadi. Itulah cabaran dia. Jadi sebelum saya pergi ke peranan ibu bapa, saya nak terangkan sedikitlah yang saya akan terangkan ini, apa dia kekangan guru, apa dia kekangan ibu bapa. Ini saya untuk pengenalan dia. Okay, next slide. Okay, medium PDPR. Nah, kita dapat nampak, semua kita tahu kan, sekarang dahulu mungkin kita cuma tahu apa dia WhatsApp, apa dia Telegram, dan YouTube. Apabila timbulnya pengajaran dalam online, dalam talian ni, baru kita tahu apa itu Google Classroom, apa itu Zoom, Microsoft Teams, Webex dan sebagainya. Seperti yang kita guna sekarang, kita menggunakan Google Meet. Kalau Zoom, dia pada mulanya dulu orang untuk bermesyuarat mereka kenalkan Zoom. Sekarang dah banyak aplikasi yang digunakan. Ini adalah yang digunakan anak-anak kita belajar di sekolah. Sama ada mereka menggunakan Google Classroom. Google Classroom, singkatan dia, kalau cikgu sebut GC. Ini Google Classroom ini memang digunakan oleh cikgu. Tapi saya dapat nampak, saya tanyalah cikgu-cikgu, kalau menggunakan Classroom, pelajar dia boleh masuk dalam kelas tu hanya dalam 5 orang, 3 orang. Jadi cikgu tetap menjalankan tugas sebagai guru. Tetapi ini adalah tugas kita sebagai ibu bapa, kita tengok jadual, nanti saya akan terangkan di dalam peranan ibu bapa lah. Ini saya buat pengenalan dulu apa medium yang digunakan oleh guru-guru mendidik anak kita, menyampaikan ilmu kepada anak kita. Menggunakan WhatsApp. Kalaulah Google Classroom tak banyak pelajar, jadi mungkin di rumah ataupun ibu bapa, anak ramai kan, dia tak boleh mungkin berebut dengan laptop, dengan komputer dan sebagainya. Jadi cikgu menggunakan pendekatan menggunakan WhatsApp. Itulah ibu bapa sekalian, kalau waktu kerja memang berpuluh-puluh WhatsApp yang kita terima. Even saya pun rimas kadang-kadang. Sebab kadang-kadang anak saya pun, kalau saya kan kita busy dengan kerja, kadang-kadang waktu malam anak kita terpaksa hantar kerja rumah yang cikgu bagi. Cikgu pun harus akur lah dengan tu, jangan pula cikgu marah pelajar ni kenapa lambat, sebab kita pun perlu tengok dari segi ibu bapa yang bekerja. Okay, next slide. Okay, yang pertama kita tengok dulu. Sebelum kita tengok apa kekangan ibu bapa, kita tengok kekangan guru. Apa dia kekangan guru sewaktu mengajar? Yang pertama yang kita boleh nampak dalam slide, masa mencari pengisian, pembelajaran, soalan dan nota sangat singkat. Dia tak seperti bersemuka. Kalau bersemuka, cikgu dia boleh menggunakan apa-apa sumber yang ada di dalam kelas itu. Tapi menggunakan online ni, menggunakan dalam talian ni memang sangat limit kita punya masa. Dengan adanya kita menunggu pelajar masuk, dengan adanya line kadang-kadang putus, begitulah kekangan dia. Yang kedua, kekangan yang kedua, pelajar sukar memahami subjek melalui lembaran. Pelajar sukar memahami subjek melalui lembaran. Memang pun sebab dia belajar dalam online ni dia tak seperti kita bersemuka. Kalau bersemuka, pelajar itu dia boleh dia boleh tanya cikgu tu dengan terus. Kalau bersemuka ni memang susah lah, sebab saya sendiri pun mengakui, saya pun belajar dalam online sebab saya sekarang sedang melanjutkan pelajaran saya juga menggunakan online. Memang susah nak
Sebab kita di rumah, kalau di dalam kelas, kawan sebelah-sebelah ada. Ini kita di rumah, kita nak tanya siapa. Kalau kita nak chatting pun, dalam ni mungkin lambat. Sebab kita perlu fokus dengan, anak-anak kita fokus dengan apa yang cikgu ajar. Jadi kekangan guru yang ketiga ialah penilaian agak terhad kepada lembaran yang diberi melalui Telegram dan WhatsApp. Kalau sebelum ini kita menghantar lembaran kita dengan kertas, kita bagi, kita terus semak. Sekarang kekangan guru terpaksa menyemak menggunakan peranti handphone ini ataupun tab. Ini boleh menyebabkan sakit mata. Kalau 50 kertas disemak dalam menggunakan tab tu, sebab sekarang kita semak menggunakan tab macam tu, memang boleh menyakitkan mata kita lah. Jadi dia tak seperti kalau menggunakan kertas sebegini, dia senang saja kita tik macam itu. Kalau menggunakan dihantar melalui Telegram dan WhatsApp, memang membebankan cikgu lah maksudnya. Dan yang keempat, tidak tahu prestasi pelajar. Kalau di kelas, pelajar hantar kita punya kerja rumah, cikgu punya kerja rumah, cikgu dapat nampak. Okey, cikgu saya tak faham ni, pelajar ni tanya. Jadi cikgu pun bagi tahu dia begini. Jadi cikgu tu dia tahu prestasi pelajar dia. Kalau menggunakan online ni, cikgu tak nampak. Cikgu tak tahu apa, dia faham ke tidak apa yang cikgu sebut. Itulah kekangan dia. Contoh dia, kadang-kadang kalau line pelajar di situ tak elok, mungkin dia tersekat-sekat, itu boleh menjejaskanlah prestasi pelajar itu daripada fokus apa yang cikgu dia bagi. Okay, next slide kita tengok apa kekangan ibu bapa. Okay, ini kekangan ibu bapa. Saya cuma ambil 4 sajalah, tak banyak. Yang pertama, kita sebagai ibu bapa sepanjang pandemik ni memang sukar untuk memantau prestasi anak serta tahap pemahaman. Kenapa saya mengatakan begitu? Kerana kita bekerja. Anak kita di rumah. Kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana nak menggunakan peranti tersebut. Jadi kita suka untuk memantau prestasi anak kita dan tahap pemahaman dia. Yang kedua, kurang arif dengan silibus dan kaedah pembelajaran. Kita sebagai ibu bapa, sekarang kita dah tengok macam mana anak kita belajar di rumah, kita sendiri pantau, kita jadi cikgu di rumah, kita jadi guru disiplin di rumah, kita jadi guru besar di rumah. Sekarang semuanya terserah kepada kita sebagai ibu bapa. Setiap mata pelajaran tu kita kena arif, tetapi memang pun kita tak arif. Jadi kita pun dalam proses pembelajaran juga bersama dengan anak kita. Maksudnya kurang arif dengan silibus dan kaedah pembelajaran. Yang seterusnya, kekangan masa. Masa kita dengan anak kita memang kurang. Sebab kita kalau ibunya bekerja, ayahnya bekerja, jadi kekangan masa kita nak semak, nak pantau anak memang kurang. Dan seterusnya, sukar mengajar anak. Mudah menangis bila ditegur berbanding guru. Nah, sekarang baru kita tahu, kita selama ini kan, kalau cikgu, kalau guru mengajar, cikgu marah anak kita, mungkin kita ada perasaan tersinggung. Sekarang semuanya itu diserahkan dengan kita sebagai ibu bapa. Apa yang saya kata tadi, kita lah jadi guru besar, kita lah jadi penolong kanan, kita lah mengajar bahasa Melayu, kita lah mengajar matematik. Apabila anak kita tu yang sudah diajar tu dia tak faham, dia terus menangis. Apatah lagi dengan guru. Begitulah emosi guru apabila mengajar. Ya, kita sama tahu macam mana guru, seorang guru dia boleh mengajar sampai 30-40 dalam satu kelas, sedangkan kita mengajar anak kita seorang, 2 orang, 3 orang.
Tetapi itu boleh membuatkan kita emosi, boleh membuatkan kita marah. Contohnya 5 darab 6, dia masih terkia-kia lagi. Macam mana nak buat matematik ni, macam mana nak membaca ni, terus kita marah. Sebab kita, niat kita sebagai seorang ibu bapa, memang kita nak tahu, memang kita nak anak kita pandai seperti anak orang lain. Okay, next. Okay, ini adalah permasalahan semasa PDPR. Pelajar tidak dapat pembelajaran yang lengkap. Contohnya nota ataupun soalan pemahaman. Memang susah mereka nak dapatkan pembelajaran yang lengkap, contohnya nota. Kalau seperti yang saya nampak, kalau yang cikgu bagi untuk anak saya, memang dia tak bagi soalan yang banyak. Sebab kalau dia bagi soalan banyak, memang tak dapat siap. Belum lagi dengan bahasa Melayunya, bahasa Inggerisnya, matematiknya. Saya tengok anak saya yang tahun 5, bahasa Melayu dia suruh baca. Kadang-kadang cikgu tu dia bagi kuis. Kan dia bagi kuis dalam handphone. Anak-anak kita boleh gunakan tu buat dalam kuis. Kalau dia suruh salin soal buat karangan pun, dia suruh buat karangan pendek. Dia tak bagi seperti kalau bersemuka, okey, esok hantar dekat rumah. Macam tu. Memang cikgu selalu buat. Sekarang dekat melalui online ni, memang cikgu tak dapat bagi kerja rumah dia sampai 2 muka surat, 3 muka surat. Paling banyak pun dia dapat bagi dalam 3-4 soalan. Sebab belum lagi, sebab di sekolah ni, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok jadual anak tuan-tuan dan perempuan, dia banyak subjek yang mereka belajar pada hari itu. Sebab yang saya tahu, mereka masih menggunakan jadual seperti biasa. Cuma cara belajar tu dia berbeza. Dan seterusnya, ibu bapa kurang pengetahuan dengan silibus, tiada asas untuk mengajar. Memang pun kita tak ada asas. Macam saya walaupun saya seorang guru, saya tak ada asas untuk mengajar matematik. Saya memang tahu matematik, tetapi saya tak ada kepakaran dalam mengajar matematik. Contohnya bahasa Melayu dan sebagainya. Begitu juga dengan ibu bapa yang lain. Jangan kita anggap semua cikgu dia tahu. Tapi cikgu tu dia ada kepakaran dia sendiri. Itulah cikgu ada cikgu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Jepang, bahasa matematik dan sebagainya. Kalau saya cuma tahu basic saja. Tapi untuk mengajar anak saya lebih mendalam, itu atas inisiatif saya sendiri. Tetapi saya tak mungkin boleh melawan kepakaran cikgu dia. Sebab anak kita ni, saya perhatikanlah dengan anak saya sendiri. Kalau saya ajar dia, contohnya matematik, saya ada cara tersendiri. Dia cakap, cikgu saya buat macam ni. Susah kan nak ajar anak sendiri? Sebab dia ada cikgu dia sendiri. Terutamanya cikgu lah. Kalau bapa dia cikgu, mak dia cikgu, anak memang tak nak dengar apa yang cara-cara yang mak ataupun bapa dia bagi. Dia mesti nak juga ikut cikgu dia sendiri. Saya rasa ibu bapa yang sedang bersama kita sekarang pun merasai apa yang saya rasa selama sebelum ini. Seterusnya, pelajar bergantung sepenuhnya dengan nota dan soalan yang diberikan melalui lembaran Telegram atau WhatsApp saja. Memang mereka bergantung sepenuhnya dengan nota yang ada, yang dipost cikgu setiap hari itu. Kadang-kadang dengan dekat handphone saya, sebab saya dengan isteri saya bahagi anak saya, dia dengan anak WhatsApp kelas seorang, saya dengan WhatsApp seorang. Kalau tiga anak tu, 4 orang anak dalam satu WhatsApp tu, memang beratus-ratus lah kita punya WhatsApp dalam tu. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan tengok lembaran yang cikgu bagi dalam peranti tersebut, nota dan tu memang mereka bergantung pada itu. Ada juga yang saya nampak cikgu lebih kepada
suruh bagi link, dia bagi YouTube. Itu sebab kalau anak-anak yang umur masih sekolah rendah ni memang mereka suka tengok grafik, tengok video dengan YouTube tersebut. Daripada tersebut mereka, cikgu tu bagi dia apa pengajaran you dapat daripada YouTube tersebut. Okay, seterusnya, bila setiap soalan dibuat pelajar terus berehat. Tidak ada pantauan berkaitan subjek atau latihan yang diberi dari rumah. Itu perbezaan dia. Kalau di bersemuka, kita boleh tengok, kita boleh pantau. Kalau cikgu boleh pantau. Kalau di rumah, memang cikgu tak dapat pantau. Sebab apa yang seperti yang saya sebut tadi, berkali-kali saya sebut, semuanya kita semua yang monitor anak kita, pantau anak kita. Kadang-kadang anak-anak ini kalau kita tak pantau, dia boleh melarat pergi game ataupun dia tengok benda lain. Benar-benar. Tengok kita sekejap kita limpas tak ada. Dia seperti busy di dalam bilik tu tapi dia curi-curi tengok game, lepas tu dia main PUBG. Okay, sekarang walaupun dengan kesibukan kita di rumah, kalau tengoklah, duduklah sekejap dengan anak kita. Sebab takut dia nanti ketinggalan apa yang dipelajari. Sebab mereka sekarang dalam proses. Kita semua ni dalam proses pembelajaran. Sebab macam mana kita nak menggunakan ni, nak buka Google Meet, nak buka Telegram, macam mana kita nak print nota dia. Semua tu kita dalam proses pembelajaran. Memang tak ada semua orang boleh tahu. Terus dia dapat tahu benda ni baru, dia terus dapat buat. Memang dia dalam proses untuk belajar. Okey, slide seterusnya. Baru kita pergi kepada tajuk kita seperti yang diberi, kita pergi ke peranan ibu bapa. Ini adalah, itu yang seperti saya katakan yang tadi, saya bukan bagi ceramah. Ini adalah perkongsian kita sebab saya pun sebagai seorang bapa. Kita sama-sama belajar apa yang kita dapat pada hari ini. Yang pertama, mencari masa untuk meluangkan bersama anak. Kita sebagai ibu bapa perlu bagi masa dengan anak kita. Kenapa saya berkata demikian? Sebab anak-anak kita ini dia memerlukan kasih sayang, dia memerlukan keprihatinan kita sebagai ibu bapa. Saya sendiri pun kadang-kadang terlepas pandang sebab ialah kita akan bekerja balik pukul 5 terus dah makan terus tidur kan. Tetapi sekali-sekala kita belajarlah. Kita mungkin hari ini kita dapat, esok kita buat 1 jam ke setengah jam kita bersama anak kita dalam satu waktu dia buat kerja rumah tu. Ataupun kita tengok TV sama-sama. Ataupun paling bagus, paling steady waktu makan tu. Kita makan sama-sama, di situ kita boleh cerita-cerita dengan anak kita. Sebab anak kita ni dia memerlukan gurauan kita sebagai ibu bapa, kasih sayang kita. Sampai kita dekat rumah, bagilah pelukan yang sebaiknya kasih sayang itu dengan anak kita. Yang kedua, memberi penghargaan dan menyokong satu sama lain. Memberi penghargaan dan menyokong satu sama lain. Maksud saya di sini, contoh dia kalau anak kita, okey, macam anak saya lah. Dia cakap, okey, kerja rumah saya dah siap. Okey, very good, cakap. Bagus. Bagi dia pujian. Sebab anak-anak kita ni dia suka pujian. Apatah lagi kita yang dewasa ni, kalau orang puji kita pun bukan main seronok lagi kita. Even anak-anak kita kalau dipuji, cantiklah awak ini, cantiklah ni. Memang mereka seronok dipuji. Kita perlu bagi penghargaan dan menyokong satu sama lain. Kalau dia tak pandai buat ni, dia tak tahu cara nak menyelesaikan masalah dia matematik ni, okey, tak apa, cuba lagi, jangan marah dia. Yang ketiga, rumah adalah tempat yang selamat. Untuk masa sekarang lah. Sebab tak boleh bersemuka.
Dekat rumah lah tempat yang selamat. Memang kita nak cari line yang kuat di pusat internet di kampung, pusat komuniti. Tetapi kalau boleh, biarlah mereka berada di rumah. Sebab kalau kita suruh anak-anak kita pergi, contohnya seperti tahun lepas, kita tengok viral, ada yang pergi sampai yang naik bukit lah semua tu. Tetapi bagi saya, kita sebagai ibu bapa tengok mereka pun dah rasa tak best lah. Kalau boleh biarlah mereka duduk di rumah, sediakan tempat yang selamat. Sebab rumah adalah tempat yang selamat. Okay, next, seterusnya. Peranan ibu bapa yang pertama. Okay, next cikgu. Belajar menggunakan cara baru. Cara baru. Ini adalah cara baru. Apa yang kita yang pada malam ini pun cara baru. Saya di Miri di sini, saya boleh bersemuka dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak tahu tuan-tuan berada di mana. Di Lunduk ke, yang saya di Limbang ke. Tadi saya punya rakan setugas, Dr. Ngumbang, dia ada bersama dengan kita. Dia di Limbang sekarang sebab BDR kan. Ini memudahkanlah kita nak berkomunikasi dengan kita. Teknologi PDPR, semua kita harus mengetahui pengetahuan dan kemahiran asas, bukan hanya pelajar dan guru, malah ibu bapa. Nah, kita jangan suruh cikgu saja hebat. Sekarang ibu bapa pun, kita sebagai ibu bapa pun mesti tahu macam mana kita nak menggunakan peranti-peranti yang sedia ada sekarang. Sebab memang semua kita terpaksa. Kita semua memang kena tahu benda tu. Lama-kelamaan memang benda tu dah menjadi kebiasaan kepada kita. Semua PDPR dalam talian dan luar talian memerlukan penyediaan peranti yang sesuai seperti komputer, komputer ribet, tablet, telefon pintar dengan capaian internet. Kalau tuan-tuan tengok yang gambar sebelah tu, itu adalah gambar anak saya lah waktu mereka masa PDPR saya ambil. Memang kita tak boleh beli sekaligus lah. Kita pun faham, kita tahu kalau tak ada laptop sekalipun, sebab saya rasa semua orang dah ada smartphone sekarang. Biarlah mereka guna smartphone ni untuk belajar. Dalam ni kita boleh buka YouTube, kita boleh Google Meet, kita boleh Google Classroom dan sebagainya. Contoh dia, pendaftaran Google. Kita mesti tahu. Anak kita kan belajar di sekolah, mereka semua diberi Google MOE kalau tak silap saya. Lepas tu mencari mata pelajaran dalam Google Classroom. Kan dalam kita buka dalam Google Classroom tu, dalam GC tu, dia ada subjek-subjeknya tersendiri. Bahasa Inggeris kah, pendidikan moral kah. Lepas tu kelas Google Classroom sehinggalah sampai cara mengaktifkan mikrofon dan mod video. Nah, bukan setakat anak kita saja, kita sebagai ibu bapa, kita yang buka laptop tu, kita yang buka handphone. Kalau anak kita yang tahun 1, tahun 2 tu mungkin dia belum mahir lagi menggunakan ni, kita sebagai ibu bapa lah yang bukakan mereka mikrofon dan video, macam mana buka email, Google Classroom dan sebagainya. Jadi belajarlah kita menggunakan cara baru. Mau tidak mau pun kita mesti belajar. Sebab tahun depan dan makin tahun kita ni banyak lagi yang kita perlu belajar. Okay, next. Peranan yang kedua. Yang kedua, menyusun jadual waktu anak-anak. Menyusun jadual waktu anak-anak dan ibu bapa. Yang pertama, kita perlu tengok jadual anak kita. Anak-anak kita dibekalkan dengan jadual waktu PDPR. Ibu bapa perlu berbincang dan mengambil tahu jadual anak dan kemudian disesuaikan dengan jadual ibu bapa. Maksud dia,
Kalau kita tengok di sebelah tu, ibu bapa bekerja dari rumah, BDR, dan bekerja di pejabat. Ibu bapa BDR menumpukan masa kerja pejabat, memberi urusan kepada PDPR anak, menyediakan makanan keluarga dan banyak lagi kerja di rumah. Okey, dia bermaksud macam ni. Esok kita kelas, kita tengok jadual anak kita. Pukul berapa dia mula? Okey, kita setkan alarm. Kita takut anak kita ni terlanjur tidur. Kita bangunkan dia seperti sekolah biasa. Suruh dia mandi. Dan kita sebagai ibu di rumah, kita pun menyediakan sarapan pagi untuk mereka. Dia proses dia sama. Cuma anak kita dia tak keluar, dia di rumah saja. Proses dia dari dia bangun tidur, dari dia tidur jam 9, semua tu sama. Cuma tempat kerja sama. Jadi rutin harian kita tu masih dikekalkan. Cuma kita kita perlu tahu jadual dia macam mana. Dan yang kedua, ibu bapa yang bekerja, contoh ibu dan bapa dia bekerja, kalau tak ada orang jaga, tengok jadual anak. Hari ini saya PDR, esok saya kerja. Kita ego lah dengan suami isteri. Sebab mungkin tak ada orang bersama dengan anak kita. Dalam satu minggu tu mungkin kita susah lah kita nak bagi jadual tu. Tapi ini adalah kalau betul-betul committed dengan anak kita, terpaksalah kita buat macam tu. Terpaksalah kita menghadap kita punya majikan, bos, saya punya anak ada orang jaga lah. Saya mau tengok dia belajar lah. So, kita terpaksa akur lah dengan semua tu. Okay? Peranan ibu bapa yang ketiga. Next. Okay. Ini yang saya selalu nampak di dalam grup WhatsApp anak saya lah. Kalau ada apa-apa yang berlaku dengan anak kita, kekangan yang berlaku dengan kita sendiri, maklumkan kepada guru, pihak sekolah mengenai kekangan yang dihadapi. Pihak yang berwajib tidak akan tahu kekangan dan masalah jika tidak berfungsi dengan mereka. Jangan berdiam diri sahaja menunggu bantuan tiba tanpa diberitahu kekangan itu kepada pihak yang boleh membantu. Guru, pihak sekolah dan PIBG amat prihatin dalam memastikan kebajikan murid dan sedaya mungkin memberikan setiap pelajar akses sama rata kepada PDPR. Ini selalu berlaku. Sebelum ini saya nampak dekat WhatsApp dalam anak saya, bapa adalah pelajar, bapa kepada anak ini dia tanya, cikgu, kenapa tak buat Google Classroom? Sedangkan cikgu dia, guru mata pelajaran tersebut bagi kerja menggunakan Google Form dalam WhatsApp. Dia nak juga menggunakan Google Classroom. Kita tak boleh memaksa guru menggunakan Google Classroom sebab cara guru dia berbeza. Walaupun pendekatan Google Classroom semua, cikgu dia tahu dia nak guna cara apa. Kalau dia guna Google Classroom sekalipun, kalau 3 orang, 4 orang, yang lain tak dapat bersama pun tidak adil. Itu yang dikatakan tadi, tidak sama rata, pelajar akses sama rata. Cikgu dia tahu, kalau Google Classroom ni dia tak dapat, pelajar dia tak dapat, dia akan guna cara ini. Dia guna Google Form, dia guna WhatsApp, ataupun dia guna Google Meet. Google Meet samalah dengan GC. Kalau tempat pelajar tersebut, contohnya di Rumah Panjang, tak ada line, saya nampak seperti yang kawan-kawan saya buat di SMK Seratok, saya tengok mereka hantar kerja pelajar itu ke Rumah Panjang. Mereka buat satu tarikh lah, contoh minggu ini, hari Rabu, hari Khamis, mereka pergi.
berbagilah, cikgu tu dia bagi kumpulan, dia hantar. Mungkin mereka tak dapat akses internet dan handphone dan sebagainya. Itu adalah inisiatif guru. Kita sebagai ibu bapa kalau ada masalah, teruslah berhubung dengan guru mata pelajaran tersebut. Jangan terus komplain dengan guru besar. Kasihan cikgu dia nanti. Kalau ada problem, personal WhatsApp ataupun call dengan cikgu, cikgu, kenapa anak saya ni macam ni, kerja rumah macam tak ada kerja rumah, kenapa tak lewat hantar untuk penyemakan. Terus call dengan guru mata pelajaran dia. Jangan kita terus memperbesarkan permasalahan itu. Kalau guru tersebut tak ambil tindakan apa yang tuan-tuan dan puan-puan bagi, baru kita boleh berhubung dengan guru besar ataupun pengetua. Sebab kita mesti give and take. Cikgu pun perlu mengambil tahu dan ibu bapa pun perlu ambil tahu. Jadi kita perlu adakan satu kerjasama di situ. Okay, next. Peranan yang keempat. Beri kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah dan guru setiap mata pelajaran. Ini yang saya katakan tadi. Setiap kaedah pembelajaran ada kekuatan dan kelemahan termasuk PDP, bersemuka dan PDPR. Memang PDP bersemuka dengan PDPR memang ada kelemahan dia, ada kekuatan dia. Perlu sikap ada sikap give and take. Ini yang saya katakan. Sifat empathy, memberi masa kepada guru jika lewat memberi tugasan atau terlambat membalas mesej. Kalau dalam mata pelajaran tu, cikgu tu, lepas tu dia mengajar sampai 6 kelas dalam grup WhatsApp cikgu tersebut. Harap kita sebagai ibu bapa pun fahamlah kenapa dia lambat mesej. Cikgu tu pun dia ada kerja, cikgu pun ada keluarga dia sendiri. Jadi kita sama-sama fahamlah. Dan jangan hanya menuding jari kepada guru dan pihak sekolah tanpa kita sebagai ibu bapa memberikan kerjasama dan sokongan yang tidak berbelah bagi. Janganlah kita menuding jari sesama sendiri. Kalau ada benda yang perlu dibincangkan, kita bincang. Kalau benda boleh bincangkan. Jangan kita menuding jari ke sini, ke situ, ke sana. Okay, next. Okay, saya nak tambah sikit untuk beri kerjasama ni, untuk peranan ni. Saya baru teringat. Pergi ke slide keempat tadi, cikgu. Dalam TS25, kalau TS25 ni lah transformasi sekolah 2025. Saya cuma menyentuh matlamat dia. Apa matlamat program transformasi sekolah? Saya cuma menyentuh 3 saja. Yang ketiga. Matlamat yang ketiga. Penglibatan komuniti mengukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid. Dalam TS25 ni, ibu bapa dia mesti tahu apa yang sekolah dia buat, apa program sekolah dia buat. Bukan kita hanya tahu mengenai pelajaran anak kita saja. Kita mesti tahu apa yang sekolah itu buat. Contohnya sekolah ni dia menganjurkan ini, kita pun terlibat samalah. Beri kerjasama yang sepenuhnya. Jangan kita bagi dengan guru, dengan cikgu di sekolah, kita tak tahu, mengambil tahu apa yang sekolah tu buat. Kalau boleh, sama-sama kita memberi kerjasama yang penuh dengan sekolah. Okey, yang kelima. Slide yang kelima. Struktur semula kewangan keluarga dengan memperuntukkan simpanan dan perbelanjaan untuk peranti dan bil internet. Yalah, kita memang tahulah pandemik ni memang kerja pun ada yang tak ada kerja, pekerjaan, yang berniaga banyak yang sekejap tutup,
sekejap buka dengan keadaan PKP macam ni. Jadi kita fahamlah dengan keadaan tersebut. Biarlah kita menstruktur semula kewangan kita lah. Seperti menyediakan perkakasan dan perisian yang secukupnya bagi membolehkan anak-anak menyertai semua aktiviti dengan berkesan. Mula-mula kita bagi dia handphone. Apabila kita dah simpan kewangan kita, simpan, kita boleh beli satu laptop, ataupun kalau laptop pun kita beli tab pun dah cukup sebab dia besar. Selain peranti, urusan penyelenggaraan dan pembayaran data internet juga menjadi isu yang perlu ditangani secara berhemah. Bukan setakat ibu bapa sahaja yang menjadi isu untuk membayar data ni. Kami sebagai cikgu pun menggunakan peranti kami sendiri, menggunakan kewangan kami sendiri untuk membayar bil-bil ataupun internet kami sendiri. Sebab itulah dah kita punya tugas, memang kita punya hakiki korbankan semua untuk belajar kita. Begitu juga ibu bapa berkorbanlah dengan anak-anak kita. Jangan kalau kita boleh beli benda yang ni, tak patut kita tak boleh korbankan untuk anak kita. Sebab itu, untuk anak kita ni adalah satu pelaburan masa depan. Seperti kita melabur di saham apa ni. Itulah. Okay. Slide yang ke-6. Next, cikgu. Menyediakan ruang pelajaran yang kondusif dan sesuai. Yang tuan-tuan nampak gambar tu, di situlah saya duduk sekarang. Ini yang dalam bilik saya. Tak semestinya kita buat dalam bilik, kita buat bilik tu ada bilik. Cukuplah ada ruang dia tersendiri untuk anak-anak kita. Tak perlulah kita buat bilik, kita ni tak perlu. Kalau ada bilik khas boleh. Dia terpulang kepada kita. Menyediakan satu ruang yang selesa supaya anak-anak tidak terganggu sewaktu PKP berlangsung. Supaya mereka tidak terganggu. Asal dia selesa. Ada kerusi, ada meja, dah cukup. Kalau kita mampu, kita bolehlah buat korbankan satu bilik di rumah kita itu, kita buat sebagai bilik belajar anak-anak kita. Anak-anak juga memerlukan meja dan kerusi yang sesuai dengan fizikal dan menyokong postur badan. Kadang-kadang anak kita suka menulis, meniarap. Itu tak baik, tak baik untuk postur badan dia. Kalau boleh sediakan meja, kerusi untuk keselesaan dia. Pastikan sistem pencahayaan dan pengudaraan yang memuaskan serta alat tulis kelengkapan belajar mencukupi. Yang paling penting, alat tulis dan buku mereka. Itu yang paling penting. Alat tulis, buku dan peranti. Tak perlu kita buat cantik-cantik lah kita punya bilik tu. At least ada kerusi, ada meja. Itu menyediakan ruang yang kondusif dan sesuai. Tak semestinya cantik sangat. Saya pun buat ni, saya punya bilik ni daripada kawan saya yang Dr. Ngumbang. Okay, dia cakap kalau you nak suruh anak you belajar dengan tu, you buat satu bilik dengan, kalau waktu sekolah dah, biarlah mereka dalam itu. Dalam tu lah anak saya, dalam bilik tu. Waktu rehat dah dia keluar. Senang kita nak monitor, kita nak pantau. Okay, slide yang ke-7. Sekarang pun saya tengok dah pukul 10. Tak panjang lagi saya punya slide ni. Yang ke-7, ini yang paling best, paling penting ni tuan-tuan dan puan-puan. Adab, tata cara dan etika berkomunikasi di media sosial. Okay, ada saya tengok di dalam adalah yang disesen oleh rakan-rakan, waktu dia nak setting laptop untuk pembelajaran anak dia,
dia tak guna baju. Sedangkan dia tak sedar, orang semua nampak. Contohlah macam sekarang ni, sebab dia tak biasa. Itu adalah adab, tata cara dan etika berkomunikasi di media sosial. Berinteraksi dalam media sosial sama seperti interaksi bersemuka. Memerlukan kita tahu mengenai adab, tata cara dan etika yang betul. Contoh dia, jika ada soalan pribadi, lebih baik bertanya terus kepada guru berkenaan, bukannya di dalam medium berkumpulan seperti WhatsApp kelas. Elakkan bertanya soalan yang berulang kali atau memberi komen, hasutan dan hinaan. Jangan berulang-ulang kali kita tanya soalan di dalam WhatsApp ni. Cikgu pun dia banyak kerja, kalau dia tak lambat jawab kita boleh call direct dengan dia. Lepas tu jangan bagi, kalau cikgu ni lambat bagi kerja rumah lah, inilah. Kita terus marah cikgu ni lah. Cikgu kenapa lah lambat sangat jawab soalan saya. Jangan. Kita ada, biarlah kita bersopan. Sebab kita pun tahu dan kita punya kesopanan dan kesusilaan. Kita punya rukun negara tu. Kita rakyat Malaysia mempunyai nilai sopan yang tinggi. Sebab saya ada juga nampak dan saya dengar, sebab apa yang saya dapat, apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan adalah saya interview ataupun saya tanya dengan guru-guru, dengan ibu bapa, jadi saya kumpul. Inilah hasil dia perkongsian kita. Sebab kadang-kadang kita ni dah dengan letihnya bekerja, lepas tu bagi kerja kita punya handphone bagi dengan anak, apabila kita lagi nak tengok, anak lagi nak tengok, jadi itu boleh menjejaskan kita punya emosi. Apabila dah terlampau emosi, cikgu lah jadi mangsa. Itulah cikgu ni bagi kerja rumah banyak sangat. Saya nak tengok Facebook saya pun susah. Sebab anak kita salin kan, kita punya salin yang cikgu dia bagi. Jadi nilai komunikasi, nilai kesopanan tu mesti ada. Kita saling hormat, cikgu pun sama, kita sebagai ibu bapa pun sama, saling menghormati antara satu sama lain. Okay, next. Saya rasa dah ke penghujung ya untuk kesimpulan. Okay, kesimpulannya daripada apa yang kita perkongsian yang kita pada malam ini adalah pelaksanaan PDPR tidak akan berjaya sepenuhnya tanpa kerjasama holistik daripada semua pihak yang terlibat, sama ada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD, sehinggalah kepada pihak sekolah, guru, ibu bapa dan komuniti secara keseluruhannya. Memang kita semua berada dalam situasi yang meletihkan, merimaskan dan menguji kesabaran kita. Memang merimaskan dan meletihkan. Dahulu kita cuma hantar anak kita ke sekolah. Pagi kita turun sekolah, kita hantar depan gate, anak kita terus jalan. Sekarang kita pergi balik kerja, kita dalam kerja pun kita bagi kerja rumah dengan anak kita. Sebab anak kita pun kadang-kadang kita bekalkan dengan handphone ni, dia ada nombor sendiri, so kita forward. Sebab cikgu forward kerja rumah dia dengan kita forward dengan anak kita. Memang merimaskan. Saya pun kadang-kadang ada rasa emosi sikit lah, sebab dengan adanya belum lagi WhatsApp kerja kita, ini WhatsApp anak kita. Tetapi kita perlu akur. Itulah yang menjadi apa yang terjadi sekarang kerana pandemik ini. Namun jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Oleh itu kita perlu bersatu hati ketika ini bagi memastikan kemenjadian generasi muda dan kelangsungan sistem pendidikan negara. Tengok, biar menjadi kemenjadian manusia. Cikgu-cikgu ni dia seperti engineer lah. Engineer dia buat enjin, cikgu ni dia
membentuk manusia, kemenjadian manusia. Memang payah. Memang orang tak nampak cikgu kalau cikgu. Sebab cikgu ni manusia yang dia bentuk. Kita dapat nampak hasil dia nanti apabila 10 tahun akan datang, 7 tahun akan datang, 8 tahun akan datang. Di situlah hasil dia, kemenjadian manusia itu. Jangan kita terus menuding jari sekolah ni tak baik lah, selalu ni tak boleh. Semuanya cikgu semua sama. Semua cikgu dia punya training sama. Tak ada beza dia. Jangan kita sekolah ni saya tak nak hantar anak saya ke sekolah ni bagus. Semuanya sama. Cuma kita bapa dan anak kita fokus, perlu tahu dia nak kerjaya dia macam mana. Itu yang kita perlu tahu. Jadi saya sarankan untuk kepada semua ibu bapa ada problem dengan guru, berjumpalah dengan guru tersebut ataupun berjumpalah dengan guru kaunseling. Guru kaunseling saya percaya semua ada di setiap sekolah. Sebab saya sendiri guru kaunseling. Dan sekarang saya di IPG sebagai pegawai kaunseling. Saya bersama dengan pelajar dan dengan staff. Jadi tugas saya memang berbeza. Itu adalah transformasi lah macam kita sekarang dari bersemuka dengan online. Kita perlu sentiasa transform. Kita ada apa ni macam nak sebut? Sentiasa belajar lah, upgrade diri sendiri. Jangan kita dalam keadaan selesa. Seperti yang saya kata tadi, dulu kita selesa dengan norma yang sebelum, sekarang kita masuk ke norma baru, memang merimaskan, tapi lepas ini benda itu dah akan menjadi kebiasaan. Jangan risau, sebab kita semua dalam proses pembelajaran, seperti anak-anak kita lah. Kita sebagai ibu bapa pun sama-sama dalam proses pembelajaran. Guru-guru pun sama dalam proses pembelajaran. Jadi yang penting kerjasama antara guru dengan Ibu bapa dengan PIBG. Itu yang penting. Kerjasama tu. Setiap apa yang kita buat perlu kerjasama. Kalau tak ada kerjasama memang susah. Okay? Saya rasa jam sekarang pun dah nak dekat 10.30. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak sekolah, ibu bapa dan rakan-rakan yang di luar sana. Kalau ada silap dan salah saya mohon maaf, dan tidak terlewat juga saya mengucapkan hari raya dan juga mengucapkan selamat hari gawai yang dalam beberapa hari lagi. Jangan ngabang lah, sama jaga kita, jaga orang lain. Kita gawai norma baru lah, ikut SOP yang diberitahu oleh MKM. Kita biar benda ni berlalu, cepat berlalu. Saya Anita, mamaknya Halim. Saya nak tanya, kalau mengajar di rumah, anak-anak selalu nak melawan kita. Okey, anak-anak selalu melawan ibu bapa di rumah kan, kalau waktu belajar. Ini memang kes dia dengan handphone kan. Okay. Bagi saya pun bermasalah juga dengan kita dalam proses belajar. Bagi saya memang anak kita apabila kita ambil handphone dia, kita marah dia, tetapi itu adalah untuk kebaikan dia juga dan kita juga.
Kalau saya dengan anak saya memang saya marah dia dengan cara bertolak. Kalau dia masih guna handphone, depan handphone. Karena saya kalau waktu sekolah pagi hari jangan kalah dengan anak. Takut kita nanti apabila kita dah besar kita makin menjadi-jadi. Sekaranglah kita membentuk anak kita. Jangan kita kalah kena mereka lah. Yang bagi mereka baju, makan semua. Dari skala marah mereka. Kita marah mereka kerana berbetulkan mereka. Jangan manjakan, jangan terlampau manjakan mereka. Memang saya sendiri pun melalui benda itu. Tapi itulah yang saya kata, ini adalah kepastian. Saya pun ibu bapa, memang benda itu puan tanya, saya pun melalui benda itu. Supaya di rumah kita jangan manjakan mereka. Kalau guna handphone, bagi jadual. Okey, pukul 5 boleh. Tapi 1 jam. Pukul 6 ambil. Pukul 7 belajar. Boleh menjawab soalan puan? Soalan. Dah menjawab soalan tu? Boleh saya menjawab soalan. Baiklah, saya akan coba sebab kalau masa pelajaran di rumah saya selalu berlatih dengan itu, memang saya akui lah. Okey, terima kasih kepada Ibu Hazri. Ibu Madam Yong, Ya. saya mencelah tentang penggunaan telefon. Ya, Tentang Ibu Azrik tadi, saya pengalaman saya iaitu saya download satu apps ini satu apps saya download iaitu Family Link. Saya download menggunakan Play Store untuk saya kawal penggunaan telefon anak-anak. Jadi setiap hari anak-anak contohnya kalau saya letak 3 jam saja penggunaan telefon satu hari dan menggunakan apps tersebut, anak-anak hanya boleh menggunakan telefon 3 jam sahaja. Kalau kita letak dia 4 jam, dia akan automatically akan lock sendiri. Dan kita kawal menggunakan telefon kita dan anak-anak tidak boleh menggunakan telefon mereka kalau kita dah lock. Apps itu boleh download melalui Play Store, iaitu apps nama dia Family Link. Memang saya dah cuba untuk anak saya. Jadi kalau mereka tak nak buat kerja, saya akan lock. Jadi mau tak mau mereka terpaksa buat. Jadi betul lah macam kata penceramah, terpaksa kita marah. Saya sebagai guru besar pun saya marah juga dengan anak saya kalau tak buat kerja. Itu saya punya cara lah untuk saya kawal penggunaan telefon. Walaupun terpaksa berperang. Okey, terima kasih. Sekarang ibu bapa jadi guru besar, jadi guru disiplin. Semua kita jadi guru semua sekarang. So anak-anak kita di rumah. Guru hanya mengajar dah. Cukup macam. Bukannya guru ajak ngajar, mak bapak pengajar dalam rumah. Okey, ada tak lagi soalan? Anak bawah memang kena marah. Waktu belajar. Ada lagi soalan? Okey, kalau tidak ada lagi soalan, kita mengucapkan terima kasih kepada penceramah kita pada malam ini. Jadi memandangkan pandemik ini, baru-baru ini pun baru diumumkan kita MCO bermula esok. Jadi kita jaga kita dan kita pun belum pasti lagi PDPA ini sama ada akan berlanjutan atau tidak. Jadi semua ibu bapa kena bersiap sedia. Sebab sekarang ini, situasi sekarang ini, pandemik ini kita tidak tahu bila dia akan berakhir. Jadi kalau PDPA ini berlanjutan, ibu bapa harap bersiap siaga dan
apa yang dikatakan oleh Cikgu Mablis tadi, kerjasama itu adalah penting. Jadi kerjasama daripada ibu bapa dan penjaga adalah sangat penting dalam menghadapi situasi pada masa ini. Terima kasih sekali lagi kepada penglibatan semua pada malam ini. Saya terharu kerana banyak sambutan daripada ibu bapa dan sanggup bersama-sama dengan kita sehingga pukul 10.30 malam ini. Walaupun pada awalnya banyak gangguan yang telah berlaku, namun nampaknya kita sudah berjaya untuk habiskan ceramah kita pada malam ini. Jadi untuk yang bertanya soalan tadi, saya akan ada bagi satu token kepada yang mengajukan soalan nanti ya, iaitu Ibu Hazrik ya. Okey. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Cikgu Mablis, ada apa lagi yang cikgu mau sampaikan? Okay, yang mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak sekolah, Puan Guru Besar dengan timnya, penekanan, guru-guru, dan tahniah dan syabas juga kepada ibu bapa. Saya tengok sebentar tadi kita penglibatan semua sampai 70 kalau tak silap saya. Sekarang pun masih belum berganyak dan semoga kita berjumpa lagi di lain slot sebab boleh juga search ke YouTube saya. Di situ saya bagi motivasi tapi dalam bahasa Iban lah. Kami faham bahasa Iban. Motivasi dia, motivasi yang saya letak, saya bagi di situ dia tak semestinya mengenai pendidikan tetapi dengan kehidupan kita. Saya baru dah upload dalam 4 macam itulah. Jadi semoga kita semua berjaya, anak-anak berjaya, ibu bapa pun berjaya, guru-guru pun berjaya. Kerjasama itu penting. Dan tahniah sekali lagi, selamat malam.